Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Para pelajar yang dikasihi sekalian, bertemu lagi kita di dalam video kali ini, di mana kali ini kita akan cuba untuk menunjukkan cara untuk menjawab soalan-soalan berbentuk SPM. Dalam video kali ini kita akan fokus pada topik persamaan kuadratik dan fungsi kuadratik. Soalan diambil daripada SPM tahun 2015, kertas 1, di mana soalannya berbunyi begini. Diberi negatif 7 ialah satu daripada punca persamaan kuadratik K tambah X tambah K kuasa 2 bersamaan dengan 16. Dengan keadaan K ialah pemalar. Soalan menghendaki kita untuk mencari nilai-nilai K. Baik. Terlebih dahulu kita teliti soal penyataan pertama soalan ini, di mana ia mengatakan diberi negatif 7 ialah satu daripada punca persamaan kuadratik dengan keadaan K ialah pemalar. Baik. Penyataan pertama soalan ini bermaksud sebenarnya, katakanlah X, dia kata salah satu. So kita kata X1 ialah punca tersebut dan X1 ialah bernilai negatif 7. Bernilai negatif 7 daripada ayat pertama kenyataan soalan ini. Dalam keadaan K ini pemalar. Baik. Untuk menyelesaikan soalan ini, para pelajar boleh terus memasukkan nilai X1 ini ke dalam persamaan ini. Jadi bila kita masukkan, kita akan memperoleh negatif 7 tambah K kuasa 2 bersamaan dengan 16. Jadi sekarang ini kita kembangkan bahagian kiri persamaan ini. Mula-mula sekali kita akan dapat negatif 7 tambah K darab negatif 7 tambah K bersamaan dengan 16. Baik. Cara kita kembangkan persamaan ini ialah, pertama sekali negatif 7 darab dengan negatif 7 di sini. Kita akan dapat negatif 7 darab negatif 7. Kalau adik-adik nak, sebab yelah kertas satu kita tak ada masa sangat. Jadi jangan, kalau tak pasti, kalau rasa lambat nak buat, orang kata apa, mental arithmetic dalam kepala 7 sebab kalau 7 darab 7 kita hafal, tapi sebab dia negatif, dia berbelit sikit, kita gunakan sahaja kalkulator. Negatif 7 darab negatif 7 bersamaan dengan 49. Sekarang negatif 7 darab pula dengan K. Hasilnya ialah negatif 7 darab K. Baik. Untuk sebutan kedua dalam kurungan yang pertama, K, kita darabkan dengan negatif 7. Kita akan dapat negatif 7K juga. K darab dengan K, kita akan dapat positif K kuasa 2 bersamaan dengan 16. Baik. Kita cari nilai mana-mana sebutan yang mempunyai faktor yang sama. Misalnya negatif 7K dengan negatif 7K. Jadi negatif 7 tolak 7, negatif 7 tolak 7, kita akan dapat negatif 14. Bermakna sekarang ni persamaan ini kita akan tulis sebagai negatif 49 tolak 14 K tambah K kuasa 2 bersamaan dengan 16. Sekarang kita alihkan 16 di bahagian kanan persamaan ke bahagian kiri, ia akan menjadi
49 tolak 16 tolak 14K tambah K kuasa 2 bersamaan dengan kosong. Okey. K kuasa 2 hanya ini saja sebutan dia. K kuasa 1 ini pun saja sebutan dia. Yang tak ada K 49 dengan negatif 16. Jadi kita cari hasil tolak dua nombor ini. 49 tolak 16 akan menjadi 33. 33 tolak 14K kuasa 2 tambah K kuasa 2 bersamaan dengan kosong. Baik. Sekarang ni, untuk mencari nilai K, kita boleh memanfaatkan formula yang diberi, rumus yang diberi dalam peperiksaan, di mana rumus tersebut dia tulis ini. X bersamaan dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC tutup punca kuasa bahagi dengan 2A. Tapi dalam persamaan kita bukan nak cari X, kita nak cari K. Jadi sekarang ni, ini yang kita nak cari. Sebab tu kena perhati elok-elok dalam rumus yang diberi dia akan tulis X. Tapi oleh kerana soalan ni kita nak cari K bukan nak cari X. Kita bukan nak cari X, kita nak cari K di sini. K di sini. Walaupun memang persamaan sekarang ni kita dah dapat persamaan kuadratik. Tetapi unknown yang diberi dalam bukan X, tetapi unknown yang diberi menggunakan huruf K. Jadi para pelajar sekalian kena hati-hati. Jangan pula nanti tulis dalam peperiksaan jangan tulis X pula. Confirm salah tu. Confirm salah tu. Baik. Jadi oleh kerana persamaan ini tidak ditulis dalam bentuk canonical, yang kita kata sebut sebagai bentuk canonical ialah di mana kita ada A X kuasa 2 tambah B darab X tambah C sama dengan kosong. Jadi kita untuk persamaan ini kita cuma tukar kedudukan setiap sebutan tersebut di bahagian kiri saja. Bahagian kanan tak perlu kita tukar. Baik. Jadi bila kita tukar kepada bentuk yang ini, kita akan dapat K kuasa 2 tolak 14K tolak, tak silap, tambah 33K 33 bersamaan dengan kosong. Dan sekarang kita ada bentuk canonical dia, di mana A kita ialah 1, B kita ialah negatif 14 dan C ialah 33. C ialah 33. Baik. Bermakna sekarang ini kita masukkan nilai A, B dan C ini ke dalam rumus ini. Baik. So K sama dengan negatif B. Negatif B, negatif 14, ia akan menjadi positif 14. Tambah tolak punca kuasa negatif 14 kuasa 2 tolak 4 darab A kita 1. Darab pula dengan C kita ialah 33. Tutup kurungan bahagi dengan 2A. 2 darab A kita ialah 1. Baik. Kita kira semua dalam ini tanpa perlu kita asingkan tambah tolak ini. Kita kira apa yang kita boleh kira. Contoh dalam punca kuasa ni kita terus kira menggunakan kalkulator pun boleh. So kita akan dapat 14 tambah tolak punca kuasa negatif 14 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab 33. Baik. Jadi hasil sebutan ini bila kita kira menggunakan kalkulator kita akan dapat 8.
bahagi dengan 2. Baik. Sekarang ni baru kita pecahkan simbol ini. Baik. Jadi kita tulis K1 bersamaan dengan 14 tambah 8 bahagi 2. Sementara K2 pula ialah 14 tolak 8 bahagi 2. Untuk menjimatkan masa, kita terus kira sahaja kedua-dua ini menggunakan kalkulator. Di mana, kita kira kan, 14 tambah 8 bahagi 2. Jadi K1 kita ialah 11. Untuk K2 pula, adik, para pelajar sekalian, jangan tekan type kalkulator buat baru pula, sebab kita dah ada tadi yang 14 tambah 8 bahagi 2. Cuma sekarang ni untuk K2 cuma 14 tolak 8. So jangan buang masa type lah, kita kata kan. Kita cuma tukar ni saja. Silap. So 14 sekarang ni tolak 8 bahagi 2. Jadi K2 kita bersamaan dengan 3. Jawapan akhir kita ialah K1 bersamaan dengan 11, K2 bersamaan dengan 3. Itulah jawapan untuk soalan yang diberi.